علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita sambung pada malam ini bacaan 40 hadis tentang hukum fiqh. Malam ni kita baca hadis yang ke berapa? 38. Baik. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang ke-38 an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda thalathin an-nafsu bin nafsi was-sayyibu adh-dhani wat-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal menumpahkan darah, iaitu membunuh seorang muslim yang mengakui ataupun beriman bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku, kata Nabi, adalah utusan Allah, melainkan dengan salah satu daripada 3 perkara. Jadi kata Nabi SAW, tuan-tuan, haram kita membunuh seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang mengucap 2 kalimah syahadah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, melainkan dengan salah satu daripada 3 sebab. Boleh bunuh tapi ada sebab. Lain pada sebab tu haram. Baik, apa yang dibenarkan? Apakah syarak membenarkan menghilangkan nyawa seorang muslim? Bersebab. Tuan-tuan, yang pertama Nabi sebut an-nafsu bin nafsi. Ini hukuman qisas. Apabila seorang lelaki membunuh seorang yang lain, maka dia boleh untuk dibunuh balik. Jadi pembunuh boleh ditumpahkan darahnya. Yang kedua, wasayyibu zani, iaitu orang yang berzina yang telah pun berkahwin. Hukuman yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penzina yang dah berkahwin, maka mereka direjam sampai mati. Boleh bunuh. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, iaitu murtad, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jadi 3 sebab ni boleh bunuh. Yang pertama tadi disebut qisas, bunuh balah, penzina yang dah berkahwin, yang ketiga murtad. Lain pada 3 sebab ni, tuan-tuan, jahat macam mana pun tak boleh hilangkan nyawa ni, kerana nilai darah orang Islam ni sangat mahal. Tak boleh buat lebih kurang. Padu tuan-tuan, ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, membunuh ataupun menumpahkan darah orang Islam yang beriman kepada Allah tanpa sebab, ini adalah salah satu daripada dosa besar. Baik, kita tengok dia punya keterangan. Membunuh manusia tanpa kebenaran syariat adalah satu jenayah yang amat besar dosanya. Apatah lagi jika yang dibunuh itu seorang muslim, kerana membunuh seorang muslim dosanya lebih berat daripada meruntuhkan Kaabah. Jadi disebutkan, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, bunuh manusia tanpa kebenaran syariat ini dosa yang sangat besar. Menghilangkan nyawa ini dosa besar. Allah marah. Mahalnya nilai seorang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mahal tak mahal iman tersebut, di akhirat kita akan lihat orang yang ada sebesar biji sawi dalam dada dia iman kepada Allah. Tuan-tuan, orang macam ni takkan kekal dalam neraka. Jahat macam mana pun surga. Tu mahalnya iman.
Jahat macam mana pun atas dunia ni, sekurang-kurangnya dia orang beriman. Nilai iman ni tuan-tuan nak lawan dengan nilai kekufuran jauh beza. Bukan kita membenarkan kejahatan yang dilakukan, tidak, tapi nak bagi tahu nilai iman yang ada dalam dada dia itu sangat mahal. Mahal iman tu. Lepas tu atas dunia ni walaupun dia jahat, melakukan maksiat dan sebagainya, tapi kalau dia ada iman, tuan-tuan, kedudukannya mahal. Orang yang bukan Islam, yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasulullah, buatlah baik lagu mana pun, tapi tuan-tuan, di akhirat kekal dalam neraka. Kamu tidak beriman pada Allah, kamu tak beriman pada Rasulullah, jadi buatlah jahat macam mana pun, buatlah baik macam mana pun, tapi kamu esok di akhirat tempat kamu kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Walaupun buat baik, sebab kamu tak ada iman. Mahalnya iman. Orang beriman buatlah jahat macam mana pun, kalau kamu ada iman, esok di akhirat walaupun kena campak dalam neraka, nauzubillah, tapi kamu tak kekal. Orang ada iman, kok manapun dia akan keluar masuk syurga. Tu beza iman dengan kufur. Besar nilai ni dengan buat lebih kurang. Betul, orang beriman ni tuan-tuan dirahmati Allah, rahmat Allah sangat luas ke atas orang beriman. Luas. Betul, untung menjadi orang beriman, untung menjadi orang Islam, kerana kita menumpang rahmat dan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Maulana Al-Imam Dr. Ali Jumu'ah hafizahullah ta'ala, dia ada sebut, tuan-tuan, antara kesilapan besar sebahagian umat sekarang ialah mereka mengatakan bahawa orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah, esok sampai di akhirat wajib mereka dihukum oleh Allah atas kesalahan mereka. Salah besar pemikiran macam tu. Yang tepat, yang betulnya, kata Maulana Imam, tuan-tuan, bukan wajib bagi Allah untuk hukum orang yang berdosa, tak wajib. Hukumnya hanya harus. Kalau Allah nak hukum, Allah boleh hukum. Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Bukan wajib hukum. Jahat macam mana pun, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia buat jahat macam mana pun, orang beriman ni bila sampai di depan Allah Subhanahu wa taala, boleh sahaja Allah nak hukum, boleh sahaja Allah nak ampun, harus. Hadis Nabi sebut, siapa sembahyang 5 waktu sehari semalam, ada jaminan syurga untuk dia. Siapa tak sembahyang, tak ada jaminan. Kalau Allah nak ampun, Allah ampun. Kalau Allah nak azab, Allah azab. Jaminan tak ada. Kalau sembahyang ada jaminan, tak sembahyang tak jamin, tak tahu. Boleh jadi Allah ampun, boleh jadi tidak diampun, dia azab. Wajibkah kena azab? Tak, boleh jadi Allah ampun. Lepas tu kalau orang tu mati tengah buat dosa, tuan-tuan, dia tak bertaubat pada Allah, tak minta ampun pun pada Allah, sekali pun tak minta, hidup dengan dosa tetapi boleh sahaja dengan rahmat Allah diberikan keampunan kepada dia, walaupun dia mati dalam buat maksiat, tapi tempat dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh, harus bagi Allah, kerana rahmat Allah tu luas. Untuk orang beriman special. Jahat macam mana pun, tapi kalau kamu beriman kepada Allah, kamu tahu, kamu yakin Allah itu Tuhan kamu, Nabi itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala, ada iman, sebesar zarah biji sawi pun kamu telah meletakkan diri kamu di tempat yang sangat tinggi nilai dia. Mai. Sampai orang nak bunuh kamu tak boleh. Tak boleh. Tanpa ada sebab yang dibenarkan syarak. Kerana nilai orang beriman ni sangat mahal. Rahmat Allah sangat luas untuk mereka. Luas. Lepas tu kita doa, tuan-tuan, bila ada orang mati, dia doa apa? Semoga dirahmati Allah, semoga dicucuri rahmat. Kerana dengan rahmat tu selesai masalah dia. Kalau Allah nak rahmati dia, Allah nak ampun dosa dia, jahat macam mana pun syurga. Lepas tu bila Habib Umar bin Hafiz hafizahullah ta'ala, ulama besar daripada Yaman, tuan-tuan, bila dia mai ke Malaysia ni, ada satu majlis yang diadakan petang, kalau tak salah petang kot dia tu, tuan-tuan, dijemput semua anak seni mai, pelakon ada, penyanyi ada, orang biasa ada, semua orang mai dengar majlis tu. Termasuk yang datang majlis tu, tuan-tuan, LGBT, geng pondan mai.
Pondan pun main dengar kuliah Habib Umar. Depa nak main tanya soalan, depa pun turut hadir majlis tersebut. Pondan pun main kuliah. Lepas tu kita nak pesan kat orang Sungai Pe, kalau tak main kuliah madu kat Pondan. Pondan pun pergi dengar pergi dengar kuliah Habib. Tapi tuan-tuan tengok ulama akhlak mereka macam mana. Barang ni dah main tu kau bagus nak tanya soalan, tanya masuk. Kita tuan-tuan dirahmati Allah, kalau Pondan main duduk kuliah malam ni, tuan-tuan buat apa? Dia dengar kuliah ni, dia Pondan masuk duduk tepi tu. Bukan tuan-tuan, saya pun menyepak tu. Dia marah. Akhlak kita jam. Dia bukan main buat apa, dia main dengar kuliah main. Bukan kita redha dengan perbuatan jahat tersebut, tidak. Tapi dia dah main tu, boleh jadi tu jalan buka hidayah. Main dengar. Tuan-tuan buat majlis ilmu, buat kuliah maghrib, buat kuliah duha dan sebagainya, ada orang perempuan masuk tak pakai tudung majlis tu. Tuan-tuan buat apa kan? Kebanyakan kita akan kecam, akan maki. Dia kata tak kerti adab majlis ilmu, buka aurat, tak kerti nak hormat masjid, surau, kita hentamlah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tengok para ulama punya akhlak macam mana. Depa boleh main tu maksudnya ada something tu. Boleh pegang lah main. Jadi bila dia main, tuan-tuan ada di Mesir berlaku. Bila datang perempuan tak tutup aurat masuk dalam majlis, Syekh layan. Kita duk tengok pelik ni, minta tipu ulama besar tu. Tak, Syekh tak kata apa. Habis kelas Syekh boleh habaq macam mana, faham tak, esok main lain. Main lagi nah. Pujuk lagi. Dia boleh main tu kau kemah. Tu akhlak orang apa? Orang ada ilmu, orang alim. Kita tengok akhlak mereka macam mana. LGBT masuk dalam majlis tadi, tanya soalan Pondan. Dia kata, kami ni orang ramai buah kami dalam neraka banyak lah. Kami kalau masuk neraka ni pun dia kata. Jadi tanya lah Habib macam mana sekian jalan nak keluar apa kurang. Dia tanya. Tuan-tuan, Habib Umar jawab apa? Yang pertama kata Habib, dosa ni ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada. Dosa kecil kalau buat akan terhapus dengan amal-amal soleh. Dosa kecil banyak kan? Dosa kecil kita ni dah berlambak. Yang tak terlepas pada dosa besar kot payah. Derhaka kat mak bapak, minum arak, berzina, tak semayang. InsyaAllah kita cuba jaga tak buat dosa-dosa besar tu. Ini dosa kecil ni, berlambak buat. Tuan-tuan, dosa-dosa kecil tadi akan terhapus dengan amal soleh. Dan buat amal soleh, main masjid, main dengar kuliah, ambil wudu, sembahyang berjemaah, sedekah, buat amal soleh. Jamu orang makan, rumah dia tanam pokok buah, ada pokok manggis, ada pokok durian, dia jamu orang makan. Lepas tu ada ustaz main kuliah, dia setiap siap dah 2 plastik contoh, tebuk biar aku kena. Maksudnya dia nak jamu kawan tu makan, dia bagi kawan ni, dia sedekah kat kawan tu. Maksudnya dia cuba buat amal. Dengan amal tadi padam habis dosa-dosa kecil. Padam. Adapun dosa besar kena taubat. Kena bertaubat pada Allah. Jadi dia tanya soalan tu, Habib Umar jawab tu yang pertama, ada dosa kecil, ada dosa besar. Maksudnya hang kena tahu, hang buat dosa tu dosa kecil, dosa besar. Dosa lah tu. Bukan kata tak berdosa. Maksudnya Habib jawab macam tu nak beritahu kat dia yang hang buat tu dosa. Tapi tak sebut dah direct. Hanya abang ada dosa kecil, ada dosa besar. Kemudian Habib kata apa? Dia pun main satu kisah, dia kata ada seorang perompak bersama dengan geng dia pergi rompak satu rumah. Tuan-tuan, lepas-lepas rompak, tuan rumah jamu minum kopi. Rompak rumah orang, tuan rumah tengok kesian apa rompak tak larat kot, jamu kopi. Gila. Tuan rumah jamu kopi kat penyamun, hak punya sama rumah ni. Orang dulu lah. Ringkas cerita tuan-tuan, semua perompak minum, ketua perompak tak minum. Ketua dia tak minum. Jadi tanya awak, kamu tak minum? Tuan ketua perompak jawab apa? Saya puasa. Nak haram sungguh hang balas harta orang, hang puasa. Hang curi duit orang, hang samun harta orang, hang rompak harta benda orang, hak orang, hang puasa. Baik duduk puasa. Ayat kita duk guna lagu tu kan? Puasa saja semayang tak, semayang saja aurat tak tutup. Baik duduk semayang. Ayat kita. Kita
Tak pakai ayat tu. Pakai kepiah saja isap rokok, buang kepiah tu. Tak betul. Patutnya tuan kena abang pakai kepiah saja isap rokok, buang rokok tu. Suruh buang rokok ni suruh buang kepiah. Orang kita terbalik. Semayang saja tak pakai tudung bes duduk semayang. Semayang tu betul dah kena suruh semayang orang. Semayang saja aurat tak tutup, beg tutup aurat. Suruh hak tak betul lah. Apa betul balik? Ni dah hak betul suruh buang. Jadi terbalik. Pelik-pelik orang kita. Baca tentang bahaya merokok. Dia duduk tunggu hantar anak bini dia pergi klinik. Tentang duduk tunggu-tunggu kat klinik, duduk baca kat papan kenyataan tu tentang bahaya merokok. Merokok boleh bawa ni, merokok boleh ni. Dia baca satu-satu dia baca. Dia kaki rokok kuat. Jadi setelah dia membaca tentang bahaya merokok, maka start pada hari itu dia berhenti membaca. Tak betul orang berhenti merokok. Dia berhenti baca, tak mau baca. Bening. Tengok bini dia buat kerja kesian. Dia tengok bini dia lagi sapu sampah, lagi masak, lagi sedai baju, lagi kerja ni kesian, dia tengok letih. Dia duduk tengok bini dia saja buat kerja dia kesian. Jadi bila dia tengok bini dia buat kerja banyak sangat, dia buat keputusan dia tidur supaya dia tak tengok. Tak betul tu. Dah hang tengok bini hang buat kerja banyak, tak larat pergi tolong. Dia kata tengok tu kesian, jadi nak buat guna tidur lah. Jadi tak tengok. Jadi guna ada orang kita ni. Tak betul buat macam tu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perompak ni rompak harta orang puasa. Kita kan kata perompak puasa buat apa? Tak pakai. Balas dia orang samun harta orang hang puasa. Macam tak kena sungguh. Dia kata apa? Walaupun saya buat jahat, tapi saya tak nak putuskan hubungan saya dengan Allah. Tak apa jahat-jahat, tapi saya nak ada hubungan kat saya dengan Allah. Tuan-tuan, ringkas cerita, akhir hayat dia bertaubat dan dia jadi orang baik. Jadi Habib pesan pun kat geng-geng Punan ni, maknanya kalau ada mak bapak jangan derhaka, semayang jangan tinggal, puasa kena buat, aurat kena katuk. Itulah. Tuan-tuan, kalau geng-geng LGBT ni semayang tak tinggal, puasa Ramadan, aurat tak tutup, tuan-tuan berapa lama nak jadi gay, lesbian dan sebagainya tu? Berapa lama jadi Punan? Baru make up kena semayang lah, semayang. Tuan-tuan kalau duduk semayang hilang make up, dia kena malas kau di Punan lah. Sila hari bulan dengan amal baik yang dia buat tadi akan cegah terus kejahatan yang dia buat. Jadi Habib pesan tu jangan potong, jangan berhenti buat baik. Terus semayang, jangan tinggal, zakat kena bayar. Cuma masalah yang dihadapi dia pun nak dengar kan. Kalau dengar nasihat tersebut comel. Cuma masalahnya semayang ke tak? Puasa tak? Hormat tak kat mak ayah? Zalim tak kat orang? Jahat jangan duk buat. Bukan membenarkan perbuatan tersebut, tapi bagi jalan, kerana Allah ni Maha Rahmat. Kamu jahat macam mana pun, tapi kalau kamu ada iman, rahmat Allah boleh dapat kat kamu. Jadi rahmat Allah ni dah tu nilai orang beriman besar. Nilai dia sangat mahal. Sampai di akhirat jahat macam mana pun dia takkan kekal dalam neraka. Kok mana pun dia akan keluar syurga. Tu orang beriman. Orang kafir baik macam mana pun akhirat jeng. Tu tang tu nilai iman. Jahat tak jahat tuan-tuan, baik tak baik, iman kalau ada, kamu akan jadi orang yang ada nilai. Dan bukan bermakna tuan-tuan dan rahmati Allah bila orang beriman nilainya tinggi, kita tak boleh bunuh dia ikut suka. Lepas tu orang yang tak ada iman boleh bunuh. Tak tentu. Bukan maksud macam tu. Cuma nak bak kedudukan orang beriman ni sangat tinggi. Baik. Jadi disebut tuan-tuan, bunuh manusia tanpa kebenaran syariat ni jenayah besar. Apatah lagi yang dibunuh tu Muslim. Bunuh manusia tuan-tuan pergi bunuh orang kafir yang dosa besar. Apatah lagi orang Muslim. Apatah lagi dia tu orang beriman, lagi besar dosa. Kerana membunuh seorang Muslim dosanya lebih berat daripada meruntuhkan Kaabah. Jangan sampai dua orang Islam saling bermusuhan, kemudian mereka berdua bertarung dengan masing-masing berniat untuk membunuh lawannya.
Tuan-tuan, sehari dua ni kita dengar berita dalam Facebook, dalam media sosial ni, bab bunuh ni sakan. Sabit kesalahan, tuan-tuan, kalau benar kesalahan tersebut berlaku, tuan-tuan, antara kes yang kita dengar dahsyat sungguh, umur 20 kalau tak salah, lelaki, seorang lelaki bunuh kekasih dia, bunuh, lepas tu bakar. La ilaha illallah. Hanya semata-mata kerana nak sembunyikan kehamilan. Berzina, perempuan tu mengandung anak luar nikah, jadi dia takut gabra dapat orang, bunuh. Lepas bunuh, bakar. Sampai macam tu kamu letak nilai manusia. Pada tak nilai. Dah lah kamu buat jahat, dosa lah. Lepas tu yang bunuh dia buat apa? Bakar pula. La ilaha illallah. Jangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mayat orang mati, jasad dia, tuan-tuan, sama macam orang hidup. Nabi pesan jangan duk kepak, jangan patahkan tulang mayat yang mati, jenazah yang mati, jasad yang dah mati. Kerana kepak tulang orang yang mati macam kamu kepak tulang orang hidup. Sama sakit luar tu lah. Ni hang bakar. La ilaha illallah. Dah lah buat jahat, baru bunuh, bakar pula. Ni apa kesalahan yang dia buat sampai tara tu ni? Mana pi erti ihsan kepada manusia. Pada dan Islam menyebarkan damai, menyebarkan ihsan kepada sesama muslim. Dia orang Islam kan, jahat macam mana pun yang nak buat kudu apa? Letakkan Islam tu tinggi. Jahat macam mana pun dia orang Islam. Masih ada jalan lain. Mak bunuh anak, anak bunuh ayah, kawan bunuh kawan. Bunuh saja ni, bunuh orang ni, nyawa orang ni senang aja melayang. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, batu Islam larang dia, jangan sampai dua orang Islam, muslim dengan muslim, saling bermusuhan, kemudian mereka berdua bertarung, bergaduh, masing-masing niat untuk bunuh lawan. Kalau ada dua orang yang bergaduh macam tu, tuan-tuan, maka pembunuh dan yang terbunuh kedua-duanya akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi ada sebut kan, kalau ada dua orang Islam yang bergaduh, yang bertemu dengan dua pedang, dua-dua, dia ni ada pisau, dia ni ada pisau, tarung, maka kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua duduk dalam neraka. Sahabat tanya, yang membunuh kami boleh terima sebab dia bunuh, kesalahan dia bunuh, padahal dia dalam neraka. Ni hak terbunuh ni, dia mati dekat duduk neraka tak? Nabi kata, kenapa dia duduk dalam neraka tak? Kerana dia pun ada niat nak bunuh kawan tu, tapi nasib dia mati. Kalau dia tak mati, dia bunuh kawan tu pula. Dua-dua sama, dua-dua neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Lepas tu menghilangkan nyawa orang Islam tanpa sebab ni, tuan-tuan, ni dosa besar. Baik, Allah firman dalam surah An-Nisa ayat 93, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Dan siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka ke atasnya dan laknatnya, dan Allah sediakan untuk siksaan yang amat pedih. Lepas tu, tuan-tuan, dari segi hukum zahir, orang yang membunuh orang beriman sengaja, balasannya neraka, kekal dalam neraka pula. Maksudnya berat dosa dia ni, dan Allah murka ke atasnya dan dilaknat ke atasnya. Ini bagi mereka yang tak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kita baca hadis masyhur. Hadis tersebut panjang lemak, Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, ada seorang lelaki daripada satu kaum yang telah membunuh hampir 99 orang. Maklum kan hadis tu? Dia bunuh 99 orang. Besar dosa ni. Kalau bunuh seorang pun berat dah pahala dosa dia, ni bunuh 99. Lalu dia nak bertaubat kepada Allah, nak berubah. Dia pergi tanya orang ramai, siapa yang dia boleh rujuk? Orang ramai tunjuk kat dia seorang rahib, seorang ahli ibadah. Ahli ibadah,
rahib. Tuan-tuan, bila ditanya kepada rahib tersebut, rahib tu kata, kamu tak layak dapat keampunan, kamu jahat, hang bunuh kat 99 orang, kemudian hang nak taubat lagu tu ya. Yang kamu bunuh tu boleh jadi ada isteri kepada suami, dia ada suami, kamu dah bunuh isteri dia. Boleh jadi yang kamu bunuh tadi mak kepada seorang anak. Boleh jadi yang kamu bunuh tadi adalah anak kepada seorang mak dan ayah. Kamu dah hilangkan keluarga dia, kamu hilang orang yang mereka sayang, kamu bunuh mereka 99 orang, hang nak taubat lagu tu ya. Kamu tak layak dapat keampunan. Siapa cakap ni? Ahli ibadah ni, rahib. Dia hang ni tak boleh taubat, jahat, dosa hang berat, tak layak dapat taubat keampunan. Tuan-tuan, bila dia dapat maklumat macam tu, dia kata dia tak layak. Jadi apa dia buat? Dia kata alang-alang tak layak, bagi cukup 100. Dia bunuh rahib tu. Dia dah bunuh 99, dah kamu kata tak layak dapat keampunan, hang orang 100, piak, mati buang rahib. Ahli ibadah. Pada tuan-tuan, kalau rajin buat ibadat tapi kalau tak ada ilmu, jam. Rajin nak ibadat tapi ilmu tak ada, berat. Jangan buat main, bahaya. Kena ada ilmu. Tuan-tuan, semayang ke, puasa ke, semayanglah khususnya. Tuan-tuan, semayang lagu mana pun, tapi kalau tak ada ilmu, jam. Ada seorang lelaki duduk dalam kubur, Allah utuskan malaikat pukul dia 100 rotan. Malaikat diarahkan oleh Allah sebab dia 100 kali. Dia merayu kepada Allah, mohon tolonglah semai 100 ni teruk kena ni. Minta tu kurang sikit tak boleh ha? Minta diskaun daripada 100 tinggal 1 sekali. Tuan-tuan, walaupun sekali tapi kena pukul, malaikat pukul. Daripada 100 tinggal sekali. Jalani hukuman, dia dihentam, dipukul, dibalun, disebab oleh malaikat. Dan kata Nabi, kubur dia juga penuh dengan api. Dan dia kata kena siksa dalam kubur. Teruk. Setelah selesai hukumannya diangkat, tuan-tuan, dia pun tanya soalan kat malaikat, saya kena pukul sebab apa? Saya buat salah apa? Apa kesalahan dosa yang saya buat sampai teruk kena ni? Saya buat apa ni? Tuan-tuan, malaikat jawab dua. Salah satunya kata malaikat, kamu solat, innaka tusalli bighairi tahurin, atau kama qala. Salah satu sebab kamu kena pukul, kamu kena sebab kerana kamu sembahyang tapi tak bersuci. Rajin sembahyang, bagus. Zuhur sembahyang, maghrib sembahyang, isyak sembahyang, subuh sembahyang, bagus. Tapi tak bersuci. Tak bersuci tadi maksudnya, tuan-tuan, boleh jadi wuduknya tak betul, boleh jadi mandi hadasnya tak sempurna, boleh jadi istinja dia tak sah, boleh jadi belaka. Ambil wuduk tapi basuh kaki lu, punya bengong. Kalau dia ada ilmu, dia akan tahu sah tak sah wuduk ni. Tak ada ilmu, jahil. Ambil wuduk tapi tak tahu betul tak betul wuduk tu, tak pernah mengaji, ikut orang ni. Basuh muka betul dah, tangan pun betul, kepala pun sapu elok, kaki pun dia tengok orang, tapi dia tak mengaji. Rupanya kena niat. Haram tak niat apa nak jadi apa? Cuba basuh muka saja, basuh tangan saja, niat tak ada. Buat ibadat, ilmu tak ada, jahil. Mandi hadas tak betul, dia bukan tahu. Kalau dia mengaji, dia akan tahu, ni tak kenal lagi ni. Tapi kalau tak tahu, basuh berak, basuh kencing, dia bukan tahu betul tak betul, tak mengaji. Ayat apa boleh guna, ayat apa tak boleh guna. Nak basuh kencing, basuh berak ni nak guna ayat apa? Kok belah ni ayat kerap pula tak ada. Buat mana? Tengok-tengok TO marin tak habis ni. Kemarin ada baca TO tak dah minum habis, basi dah kot. Basuh dengan TO tu. Satu bab dah nak tahu sah tak sah tu. Tu saya kalau renggau orang tak kekalut. Cari punca tu. Kalau dia ada ilmu, tuan-tuan dirahmati Allah, dia akan tahu sah tak sah basuh dengan ayat ni. Ayat ni boleh ke tak? Tak betul ni. Kalau ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, sembahyang isyak tapi tak suci, rupanya tak betul. Mandi tak betul, wuduk tak betul, istinja tak betul. Semua tu mengundang murka dan mengundang masalah dalam kubur esok. Nabi, malaikat jawab ke dia, hang sembahyang tapi tak suci.
Dalil kata rajin buat ibadat tapi ilmu tak ada. Berat. Jaga. Jadi tuan-tuan, rahib ni rajin ibadat, rahib ahli ibadah. Tapi bila orang tanya, boleh tak tobat? Tak boleh, jahat. Rajin ibadat saja. Baik, naya kena bunuh. Tuan-tuan, dia dah bunuh 100 orang. Kalau bunuh seorang pun dosa besar, ni 100 orang. Allah. Lalu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, tanya lagi siapa boleh kurujuk? Orang tunjuk kat dia lelaki alim. Hang tanya tok guru tu, dia tu alim. Dia ada ilmu. Tadi rajin ibadat, ahli ibadat. Hang tanya pula ahli ilmu tu. Dia lelaki alim. Pergi tanya, saya nak taubat boleh tak? Saya dah bunuh 100 orang, saya nak minta ampun boleh tak? Lelaki ni jawab apa? Tidak ada halangan antara kamu dengan taubat kamu. Tak ada halangan apa. Nak minta ampun, minta. Allah tu maha menerima taubat. Cuma kamu tak boleh duduk kampung ni. Kalau duduk kampung ni, hang tak boleh keluar, hang tak boleh berubah. Kamu kena keluar dari kampung ni, pergi duduk kampung lain. Kampung lain tu pula kampung yang orang rajin mak ibadat. Hang kena keluar daripada kawasan suasana yang suruh hang buat jahat ni, kena pergi duduk di suasana yang baik. Oh, comel. Kalau tak keluar kampung saja, pergi kampung lain, tapi kampung tu lebih kurang lebih kurang tu lah. Kampung ni duk ajak hang buat jahat, hampir kampung lain pun kampung tu sama agak. Tak jadi, kamu kena pergi kampung yang buat baik. Orang pergi masjid, orang pergi surau, orang buat baik, ambil duk celah-celah tu. Kamu akan terdidik jadi orang baik. Dia pun dengar cakap, tuan kemas-kemas baik, keluar. Dalam perjalanan mati. Dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita tuan-tuan, dia mati dalam rahmat. Kerana dia nak berubah. Walaupun dia bunuh 100 orang, tapi dia nak bertaubat, nak minta ampun, tuan-tuan, dia mati dalam rahmat. Jadi nak sebut apa? Walaupun bunuh 100 orang, tapi kalau dah bertaubat, minta ampun, dapat rahmat Allah. Dapat. Cuma nak bak kalau tak minta ampun, tak taubat, dosa besar tu. Quran menyebut bunuh dengan sengaja dan sebagainya. Ini semua mengundang azab yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam hadis di atas disenaraikan 3 kesalahan yang akan mendapat hukuman bunuh. Jadi hadis ni tuan-tuan cerita tentang ada 3 kesalahan yang hukumannya bunuh balik bersalah. Kesalahan pertama ialah pembunuh yang membunuh dengan sengaja. Kalau tak sengaja, cerita lain. Ini sengaja bunuh. Kesengajaannya itu dilihat kepada alat yang dia gunakan dan cara pembunuhan itu dilakukan. Sengaja ke tidak? Ada orang tak sengaja. Tuan-tuan nak kereta langgar tak sengaja. Tu bukan sebenarnya bunuh. Ada mati. Nak buat apa? Terlanggar tak sengaja. Masuk dalam hutan nak tembak, nak berburu. Duk aim dah, duk nampak dah macam gajah ramai. Pum kawan dia. Allah. Ramai mana jadi macam tu? Mati. Sengaja bunuh kan? Tak sengaja. Jadi kalau sengaja bunuh tadi ni, hukuman kepada pesalah tadi, bunuh dia balik. Maka pembunuh dijatuhkan hukum bunuh atas nama qisas, hukum bunuh balas. Kalau cari telinga, boleh pergi cari telinga dia balik, balas balik macam mana dia buat. Tapi kalau sampai mati, bunuh baliklah pembunuh tu. Hukuman qisas nama dia. Melainkan jika waris si mati memaafkannya dengan meminta diat atau maaf tanpa meminta sesuatu. Diat ni denda. Walaupun kamu dah bunuh tapi kamu minta maaf, kami maafkanlah. Cuma hang kena bayar denda. Dia ni ada anak, ada bini. Siapa nak belah anak bini dia? Hang bunuh anak lelaki dia. Jadi denda dia kena bagi berapa puluh ribu ke, ratus ribu ke denda. Jadi tak payah bunuh dia, tapi dia kena bayar denda. Boleh juga tanpa minta apa, tak apalah saya maafkan. Nampak macam mana depa dah kalau saya minta denda pun, kalau bunuh balik dia pun, anak saya tak hidup dah, suami dia tak hidup dah. Ada orang macam tu di Amerika kalau tak salah. Ada pemuda bergaduh sehingga mati seorang anak muda ni. Masuk mahkamah, tuan-tuan, ayah kepada yang terbunuh memaafkan pesalah. Dia kata saya maafkan budak tu. Kalau penjarakan dia atau membunuh dia pun,
anak saya tu tak mati dah, jadi saya maafkan dia, semoga kehidupan dia selepas ni lebih elok, dia berubah jadi orang baik. Tuan-tuan, budak tersebut taubat terus, tak buat dah jahat, dah ayah ni maaf, selesai masalah, jiwa besar. Tapi kalau dia nak hukum bunuh balas, boleh, jadi dia ada hak anak dia mati. Baik, maka pembunuh kalau dimaafkan dengan diminta denda ataupun tidak, maka pembunuh akan terselamat daripada hukuman bunuh. Boleh lah. Firman Allah dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, iaitu balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maka siapa iaitu pembunuh yang dapat sebahagian keampunan daripada saudaranya untuk pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi dia boleh tak, kami nak harga ni, kami nak banyak denda macam ni, ikut mereka. Mereka boleh letak ikut mereka, kawan ni pun kena bayar dengan baik, supaya kesalahan kamu tadi telah dimaafkan. Baik, yang demikian itu adalah suatu keringanan daripada Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi yang pertama, kalau bunuh dengan sengaja, hukumnya dibunuh balik pesalah. Kita sebut tadi cara ringkas. Siapa nak bunuh? Bukan kita kan? Dan serah kepada pihak mahkamah. Pergi mahkamah, tanya hakim ni macam mana, hakim kami cara sekian. Jadi kita kata, saya tak mau minta ganti rugi, saya tak mau maaf, saya nak bunuh balik. Biar pembunuh tadi dibunuh balik. Lepas tu siapa nak bunuh? Kita? Tak. Pihak kerajaan, pihak berkuasa yang akan bunuh dia. Macam juga orang curi. Dan kalau cukup syarat apa semua, kerak tangan. Siapa nak kerak? Bukan kita kerak. Mengingat kita kerak kan, dia kerak lebih. Ram. Serah kepada pihak berkuasa. Baik. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua yang menyebabkan boleh bunuh balik, yang kedua ialah orang yang sudah berkahwin dengan perkahwinan yang sah dan sudah melakukan persetubuhan dengan pasangannya, tetapi bersikap curang kepada pasangannya yang dengan berzina. Dia dah kahwin dah, sah perkahwinan, ada isteri dah, tetapi dia melakukan perzinaan, curang dengan isteri dia, lalu berzina pula dengan perempuan lain, berzina pula dengan lelaki lain. Kamu dah kahwin, kamu dah ada pasangan, tetapi kamu bersikap curang dengan berzina, maka dikenakan hukum rejam dengan batu kerikil hingga mati. Pada zaman Nabi SAW dilaksanakan hukuman rejam ini kepada seorang lelaki yang dikenali dengan nama Ma'is dan seorang perempuan daripada kabilah Al-Ghamidiyah. Mereka berdua mengaku berzina dan meminta Nabi membersihkan dosa mereka dengan sanggup menerima hukuman rejam sampai mati. Jadi sabit kesalahan, rejam sampai mati. Tuan-tuan, ada seorang sahabat, dia lalu di satu kampung. Kampung tu banyak kera, banyak orang hutan ke buruk tu lah, banyak. Dia tengok-tengok, ada 2 ekor kera, satu jantan satu betina. Si betina ni tuan-tuan, dia tidur atas lengan suami dia lah, kera kan, kera sama kera lah ni, tidur atas lengan. Dia tengok suami dia lena lama, lena nyenyak, dia bangun, dia pergi cari kera jantan lain, celaka semua kera ni, dia lari. Lalu dia berzina dengan kera jantan lain. Tuan-tuan, lepas bangun, si jantan ni cari lah bini dia tak ada, gelabah-gelabah cari jumpa, dan dapati, kata ringkas cerita, dia dapat tahu kata pasangan dia tadi berzina, mengamuk.
Tuan-tuan, lalu dijalankan hukuman ni, kera buat hukuman. Tuan-tuan, ditanam 2 ekor kera jantan betina hak berzina tadi sekerat badan, kemudian ramai-ramai pakai rejam kera-kera tu sampai mati. Sekedar adalah hadis macam tu. Kera. Kera pun buat hukuman rejam sampai mati. Sebab tu disebutkan oleh para ulama, tuan-tuan, antara orang yang akan bangun di akhirat kelak kemudian diubah wajah mereka. Ada orang bangun-bangun di akhirat, keadaan mahsyar ni tak sama. Ada orang bangun, Allah jadikan wajahnya macam babi. Na'udzubillah. Ada yang bangun-bangun, Allah tukar wajah dia, Allah jadikan dia buta. Ada yang dijadikan pekak. Ada yang dijadikan tak ada tangan, tak ada kaki, kulung. Dan dalam banyak-banyak hal keadaan orang di mahsyar kelak, ada yang bangun, Allah tukar wajah dia jadi wajah kera. Siapa dia golongan tersebut? Itu golongan mereka yang berzina kemudian tak bertaubat kepada Allah. Atas dunia berzina, esok bangun di akhirat Allah tukar wajah jadi wajah kera. Kenapa kera? Boleh jadi kera ni kerap zina tu. Hadis tu sudah saya kera. Boleh jadilah. Tak tahulah. Itu tuduh kera marah lah. Jadi wajah kera diubah, wajah manusia diubah di akhirat kelak jadi wajah kera. Siapa dia ni? Kalau tengok wajah jadi wajah kera, maksudnya mereka ni adalah golongan yang berzina tapi tak taubat sebelum mati. Jadi ada kisah kera rejam pasangan yang dah berzina. Hang dah ada jantan dah, hampir berzina dengan jantan lain, tanam rejam sampai mati. Itu hukuman. Maksudnya boleh bunuh tak? Kalau orang sekalipun yang berzina, kamu dah berkahwin, kamu zina, maka hukumannya rejam sampai mati. Maksudnya menghilangkan nyawa dia dibenarkan syarak. 2. Dan yang terakhir, kesalahan yang ketiga, murtad. Si murtad wajib ditangkap dan diminta agar kembali memeluk Islam. Yang menyatakan pendirian dia keluar daripada Islam, dia orang Islam, tiba-tiba dia kata dia keluar daripada Islam, kena tangkap. Jadi yang besar tu. Kemudian diminta agar kembali memeluk Islam, taubat balik, masuk balik Islam, mengucap balik. Jika dia tetap enggan, maka dia akan dibunuh dan mayatnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafan dan tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam. Mayatnya tidak wajib diurus, tak payah buat apa, bahkan boleh dilempak kepada binatang buas untuk dijadikan sebagai makanan binatang buas tu. Dia tanam, tak payah lempak dalam laut dia. Pasal murtad, berat kesalahan dia. Dan seluruh harta si murtad tadi akan diurus oleh Baitul Mal. Kalau dia kaya macam mana pun, paraik, tak boleh paraik harta dia, semua bagi kat Baitul Mal. Lepas tu kalau ayah murtad, terhalang anak tadi dapat harta. Anak murtad, ayah ada harta, anak tak boleh makan harta pak dia sebab anak dia murtad. Murtad ni jam, berat. Tuan-tuan, pernah diajukan soalan kepada ulama dan saya sendiri pernah tanya kepada Maulana Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Saya pernah tulis masuk dalam, saya ingat dulu masa kecil-kecil dulu untuk mengaji dulu. Tuan-tuan, habis kelas dia pegang soalan, saya tulislah kertas. Apa dia soalan saya? Orang masuk Islam kita seronok. Kan tuan-tuan, kalau ada orang masuk Islam kita ra'i. Mereka meninggalkan agama mereka, masuk ke agama Islam, kita ra'i, kita seronok dan sebagainya. Tapi kalau orang Islam keluar pergi duduk agama lain, hukuman bunuh. Macam mana? Kerana saya pernah dengar siapa tanya tau, jam kalau kita ditanya soalan tu, dia nak jawab mana? Oh, masuk kat mereka ra'i, keluar mereka kita, mereka bunuh. Mana cik dulu? Saya tanya soalan. Tuan-tuan, Syekh Nuruddin jawab apa? Hak saya ingatlah baiklah. Tuan-tuan, lebih kurang dia bagi contoh. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau seseorang ditangkap kerana mengedarkan darah sampai mencecah berapa gram, dia ada hak dia kan? Kalau mencecah sampai 1 kilo ke 2 kilo, tuan-tuan, hukuman bunuh kat atas dia. Pasal apa bunuh? Tuan-tuan, dengan sekilo tadi akan boleh menyebabkan rosak ramai. Sekilo darah tu dia boleh rosakkan ramai mana orang.
Macam jenayah besar tu. Maksudnya dengan dadah tadi boleh menyebabkan dia rosakkan habis orang ramai, maka dijatuhkan hukuman bunuh ke atas dia. Jadi kesalahan mengedak dadah lagi kecil daripada kesalahan murtad keluar Islam. Hak ni lagi besar. Menghina agama. Tuan-tuan, agama lain, agama Islam kenapa diraih? Kerana mereka melakukan perbuatan yang betul daripada hak tak betul mai betul. Mereka duduk jalan tak betul, dia memang betul, baguslah. Tuan-tuan duduk atas bot, orang duduk dalam laut, main atas bot, bagus. Tapi dah duduk atas bot, apa terkejut bawah? Mana sama orang hak duduk dalam laut tengah lemah, naik atas bot, dengan orang hak duduk elok atas bot, pergi lompat pergi lemah. Jadi orang hak lompat duduk atas bot ni, tuan-tuan duduk elok, tuan-tuan lompat bagi lemah, tuan-tuan kena pergi selamat dia. Kena selamat dia pun naik atas bot, wah nampak bagi. Yang duduk elok pergi lompat buat apa? Orang ni lah, hang dah duduk elok dalam agama Islam, dan hang murtad, tangkap pula penjara. Tanya pasal apa? Tang mana hang tak kena? Tak puas hati tang mana? Dia saya tak dapat jawapan, hang tanya, panggil mufti mai jawab. Hang tak puas hati tang mana hang tak betul, hang nak tahu apa dia? Bagi masa kat dia, tang mana hang tak puas hati, yang hang tak suka dengan Islam ni, nak pergi agama lain. Bagi dia masuk Islam balik. Sampai tahap dia tak mau juga, tetap tak mau, maka hukumannya bunuh. Kena bunuh. Bahkan mayat dia tuan-tuan dan rahmati Allah, tak payah mandi, tak payah kapan, tak payah tanam di kubur Islam, bahkan boleh lempak bagi kat boya makan. Petuk dalam payah. Bagi kat Zulteping, bagi bau apa rimau makan. Penat dia hang nak urus mayat hang. Ini kesalahan murtad. Kerana kesalahan ini kesalahan yang besar, dan hukumannya adalah hukuman bunuh. Jadi orang masuk Islam kita raih kerana mereka main pada tempat yang tak betul, masuk tempat betul, bagus. Jadi raih. Tapi kalau dah duduk tempat betul, hang lompat, hak tu tak betul. Jadi kalau mereka kata mana aci main kat mereka, mereka raih, keluar kat mereka, mereka marah. Jangan kamu samakan, kerana agama Islam tak sama dengan agama lain. Ini agama yang benar, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhujahlah ke mana pun, dan kok mana pun semua agama lain akan berhujah, dan hujah mereka akan kalah dengan hujah Islam. Hang hujah lagu mana pun menang kat agama Islam. Hujah hebat mana pun adalah mati. Sebab hujah kamu tidak dipandukan dengan wahyu. Islam berhujah dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Hujah lagu mana pun. Dan orang buat kajian sains dan sebagainya takkan pernah bercanggah dengan Quran. Tak pernah bercanggah. Kaji nampak jumpa sekian. Quran hak sebut lama tu takkan bercanggah. Kerana Quran ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ni agama yang Allah redha. Jadi agama ni saja agama yang benar. Jadi kalau mai daripada tak betul, masuk tempat betul, baguslah. Tapi kalau dah hadut tempat betul, hampir keluar bawah, tu kesalahan. Jadi Syekh Nurul bagi contoh tu mudah. Orang jual dadah tuan-tuan, jual dadah bukan buat apa pun, tu pun hukuman bunuh tambah keluar Islam. Awak tak bunuh orang jual dadah semua. Jual dadah tangkap lebih sekali bunuh. Hak jual dadah awak tak bunuh. Mana sama dadah dengan dadah, bingung. Jadi kesalahan jual dadah tadi boleh menyebabkan besar kesalahan dia dan sebagainya. Hak tu pun kena bunuh, apatah lagi kamu keluar daripada agama Islam. Lagi besar kesalahan dia. Bunuh. Sebelum bunuh, tangkap dulu, nasihat dulu, pujuk dulu masuk Islam, rungkai balik kenapa yang dia nak keluar Islam. Semua tadi tuan-tuan dan rahmati Allah diusahakan sampai tahap dia tak mau juga, barulah dia dihukum bunuh. Jadi tuan-tuan muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah dan rahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca pada malam ni berkaitan dengan mahalnya ciptaan Allah bernama manusia, karena iman mereka kepada Allah menyebabkan manusia itu jadi mahal. Bahkan manusia itu sendiri ada nilai dia. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak-anak Adam. Manusia ni ada nilai dia. Dia ada nilai dia. Bukan boleh buat lebih kurang nama manusia. Ada harga dia. Dia bukan boleh bunuh ikut suka. Bunuh manusia pun tak boleh, apatah lagi manusia tadi adalah orang Islam. Lagi-lagilah dilarang oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah selamatkan seluruh
kaum muslimin daripada terjebak dengan dosa-dosa besar, diberikan panduan kepada mereka yang terjebak dengan dosa-dosa besar untuk kembali kepada jalan yang benar. Semoga kita yang diberikan nikmat oleh Allah mengaji, datang surau, masjid, dekat dengan agama, semoga terus diberikan taufik hidayah untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu yang boleh kita kongsikan malam ni. Insya-Allah ada umur panjang masa lapang, kita akan sambung nanti hadis yang berikutnya. Kemudian kita akan tamatkan bacaan kitab kita ni insya-Allah. Wallahu alam, semoga ada manfaat. Ada 2 hadis ya. Ini hadis 38. Bulan pertemuan akan datang hadis ke-39 dan kita akan tutup dengan hadis yang ke-40. Kemudian kita buat kenduri insya-Allah. Tu nak abang Ustaz Fakri ya. Nak buat kenduri. Korang-korang nasi arak Al-Bushra. Kita pakai api dalam tu. Kalau tak mau buat kenduri banyak-banyak pun, jamu ustaz hak mengajar tu cukup lah. Jadilah. Allah alam, semoga ada manfaat. InsyaAllah ada umur panjang masa depan. Kita jumpa lagi masa akan datang. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ambil masa ini untuk kita berdoa kepada Allah, semoga diberikan kebaikan kepada seluruh jemaah yang akan berangkat dan telah pun berangkat ke Mekah. Boleh jadi ada di kalangan kita, kenalan kita, saudara kita, mak adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang akan berangkat ke Mekah. Doakan mereka diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan, selamatkan perjalanan pergi dan balik dan sepanjang mereka berada di sana. Dan doakan kesihatan mereka tidak terjejas kerana musim ni musim panas. Dan terdedah dengan panas ni boleh merosot juga kesihatan. Jadi kalau demam ke sakit ke, semoga disembuhkan segera oleh Allah, tidak ganggu untuk buat ibadat, dan semoga mereka pulang dengan haji yang mabrur insya-Allah. Jumpa lagi. Aku qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.